Oh, ada Farhan. Farhan. An, kau dengar tak An? Dengar tak? Okay, sabar dulu ya. Sabar dulu. Dalam lagi 5 minit. Lagi 5 minit kita start. 5 minit. Oh, dengar. Ini dulu Laven. Nak panggil apa ni? Laven. Kasih apa? Share dekat grup dulu lah. Share dekat grup anxiety. Sekejap sekejap Suara aku ada. Aku tak boleh masuk engkau ah. Engkau try send request Lavenda.
Lavenda sendkan ini. Send request. Aku tak dapat. Takkan tak dengar. Dengar tak? Dengar tak? Send friend request pula. Send ini. Allah. Send ini. Send ni request. Aku tak dapat cari kau. Kalau lavender ni aku dapat. Makanya. Pakai akaun lavender je. Sekejap guys. Ada masalah teknikal ni. Okay, dengar loud and clear. Okay, alright. Sekejap Sekejap tahu. Tahu. Share-sharekanlah Share-sharekanlah sementara Sekejap tahu. Sabar tahu. Nanti tahu. Mana kau? Waalaikumsalam. Tuan Syafiq. Nantilah soalan tu simpan lah dulu. Datang dia dah buat pening. Macam mana? Lavender. Aduh. Pakai akaun biasa boleh tak? Aku tak dapat nak mencari lah. Aku tak dapat nak cari kau. Share-sharekan dulu guys. Hello guys. Share-sharekan dulu guys. Okay. Aku tukar ke iPad. Okay. Cepat sikit. Alamak, haus lah. Minum air dulu lah. Kau tengah buat apa? Sekejap menantikan ketibaan Datin. Macam ni ya. Assalamualaikum. Bodoh lah pakai Apple ni. Masya Allah. Aku dah ada 3,000 dah view tengok. Tak apa kita. Lah sangat. Tak apalah kita jalan je lah
Ya. Kau dah share masuk kat grup tu kan? Tak tahu pula ada ke tidak. Kau minta tolong Fizi. Tadi dah PM Fizi. Tak jawab ke apa dia? Kena dia. Tak tahulah. Wallahualam. Wow, kau dekat mana? Kau dekat office ke? Kat rumah lah, home office. Aku memang ada tu, apa ni, mini office kat rumah. Oh, yalah. Suami sihat suami? Sehat lah. Aku nak terangkan dulu yang aku interview ni bini orang. Macam tu lah cerita. Tapi kat iPad ni kan gambar tak jelas lah. Kau nak jelas macam mana gambar tu? Maksud aku tak clear lah. Ke aku punya, kau nampak ni gelap tak? Tak, aku tak nampak gelap. Aku nampak kau. Kau memang semuanya gelap hari ni. Kau ni pun. Memang masa aku background belakang tu lighting dia okey ke tak? Lighting okey, file-file semua tersusun. Eloklah, gerobok pun elok. Memang elok. Memang kau dah siap sedia nak dah teratur file kau tu. Memang dah siap sedia lah. Mana ada. Siapa tu? Muka Diman lagu dangdut satu Ustaz. Tak adalah lagu dangdut pula. Hari ni bukan sesi lagu dangdut ya. Sini semua banyak geng-geng dialek. Lavenda. Aku nak panggil kau apa ni? Loven lah, Loven. Wow, Loven. Okey lah, kenapa hari aku ni tak boleh pakai apa dia? Okey, tak aku pakai jelaskan dulu kenapa aku tak boleh pakai akaun yang satu lagi. Sebab anak aku, we are sharing our social media. And then diorang boleh access, you know. Oh, I see. Because I have nothing to hide on my social media. Sebab orang kadang pinjam handphone, orang tak guna orang punya akaun sendiri, belasah je masuk aku punya kan. So tak best lah sikit kalau nak guna tu. Actually aku buat akaun ni dah lama untuk budak-budak ni, tapi tak tahulah kenapa diorang lagi suka pakai yang Lavender Sun tu. Kat situ banyak diorang punya kawan tau. So jadi segan lah aku kalau nak buat apa ni, interview macam ni. Ni tak adalah interview sangatnya pun. Ini orang kata santai-santai je, bagi apa tu orang kata? Berbagi experience macam tu. Okey. Ya. Okey, boleh. Tak kerja hari ni Ke balik kerja? Dah balik. Okey, kita start lah Ini adalah episod pertama Tasbih Mana Tasbih. Tasbih Mana Tasbih ada YouTube account dengan TikTok account. So aku akan buat benda-benda yang kelakar-kelakar lah kan. Tapi hari ni taklah tak berapa nak kelakar sangat lah kan. Boleh kita cuma at times tu aku nak this thing macam satu benda yang memberi manfaat lah. Walaupun aku ada 3,000 je yang menonton. Tapi tak apalah, ilmu tu nanti tetap orang dapat kan. Betul. Ini baru first trial. Jadi kita terima kasih lah kau nak involve dalam benda yang tak seberapa ni, awak tak? Humble tak aku? Sopan siut. Sopan kau ni pun. Kau bagus walaupun bernikah apa tetap menjadi diri sendiri Ya betul. Kita start insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada member semua yang ada kan. Ini sekali nak bilang lah, ini episod pertama. Tak adalah kita macam nak formal-formal sangat. Live biasa je pun. Tolong share-sharekan lah. Kak Mariana, sharekan dekat group Anxiety. Kak Mariana minta tolong ya. Sebab Gigi tak dapat apa? Tak dapat dikesan.
Hari ni yang live dengan aku, nama samaran ke nama betul? Kau punya nama? Nama samaran lah, jangan nama betul. Aku takut anak aku akses akaun aku ni. Sebab aku nampak Okay. dia orang tengah online ni. Okay. Yang ada dengan live kita pada hari ni, Laven. Loven. Loven. Nak Loven aja kan. So Loven ni mestilah. dia kawan saya pula dia kawan aku dari Malaysia. Okay. And also dia dari asalnya dia bukan beragam Islam dari asalnya. Ya, dia memeluk Islam umur berapa? 17. 17. Sebelum tu kau dengar beragam. Tak? Dengar, cuma lambat sikit lah tapi tak apa, still okay. Okay, dulu sebenarnya kalau ikutkan my mom is Chinese, okay dia Buddhis lah. Tapi jenis aku ni aku tak mengikut sangat ajaran Buddhis ni. Kalau pergi tokong tu, pergi je lah gitu-gitu je lah kan. Paling-paling pun sembahyang raya, time ada kematian tu. Terangkan tokong tu apa terangkan? Tokong? Temple lah. Yelah mana tahu ada yang tak tahu kau ni. Kau buat aku bodoh kat sini. Okey, teruskan. Okey. Jadinya aku more tu free thinker, kau tahu? Free thinker. Macam yang seperti mana yang aku dah bagi tahu kau dekat melalui messenger tu lah. Kepercayaan aku more tu animisme. Macam tu. Okay. Which is aku percaya Tuhan tu ada, aku percaya. Tapi aku macam tak jumpa agama, you know? Bagi aku Buddhis ke, Kristian ke, even kalau Indian apa? Tamil Tamil tu bahasa biar pandai sikit. Tamil tu bahasa. Marah kawan-kawan India aku tu. Yelah kan. Hindu. Sorry. Okay. Aku tak jumpa keserasian tu untuk menjiwai tu. Faham? Sebab actually aku memang banyak kawan non-Muslim. And then aku kat sekolah pun aku bercampur dengan Chinese, dengan Indian, apa semua kan. Even aku pernah pergi ke church, apa semua. Aku pernah. Aku ikut je orang. Maknanya sebelum kau masuk Islam, kau memang ada explore agama-agama lain sebelum Islam? Yes, correct. Betul, aku explore. Okay, jadi first kau memeluk Islam tu usia berapa? 17 tahun? 17 tu lah. Okay, dalam waktu kau di mana parent aku tak tahu sebenarnya tu. Dalam usia kau yang paling muda, kenapa apa yang buat kau tertarik dengan Islam waktu usia tu? Sebab macam aku ni dibesarkan dengan cara didikan yang apa orang kata terlalu berdisiplin lah. You know what I mean? You cannot do this, you cannot do that. Yang buat kau jatuh cinta dengan Islam apa dia? Dari segi apa? Dari segi apa? Wah, kau punya soalan ni tak ada pun dalam ni. Apa yang buatkan aku ni tertarik pada Islam? Okey, apa yang buat kau tertarik pada Islam? Aku senang cerita lah, masa remaja aku ni aku suka cuba everything, you know. Aku pergi live band apa semua. And then tapi aku rasa macam hati aku kosong. Apa dia? Kau penyanyi? Tak adalah. Aku ada member-member pergi jamming apa semua tu. Ini kalau diorang ada buat live band kat mana-mana bar kan. Aku ikut. Macam tu je lah. So macam still aku tak dapat nikmat hidup tu macam tak ada, kau tahu tak? You just have a fun tapi kau tak macam ada benda yang satu
apa orang cakap, tanda soal tu. Yang macam apa aku buat selama ni aku dapat apa benda-benda ni semua kan. Memanglah you have fun lah kan. Tapi aku tak jumpa jalan hidup aku tu. Macam tu. Aku dah pergi church tau. Kawan aku siap bawa. I drink the holy water, you know. Oh man. And then, yes, it tastes just like mineral water je sebenarnya. Kau nak try tak? Aku ikut segala ritual yang Kristian dekat gereja tu. Waktu tu memang dalam proses mencari lah. Mencari agama lah. Yes, dalam proses mencari agama. Okey, teruskan. Lagipun masa aku kat sekolah, aku ambil subjek tambahan tasawuf Islam tau. Oh. So memang aku hit the apa tu orang kata, the paper exam A+ untuk tasawuf Islam. And then all the Muslim friend macam wow, terkejutnya budak ni dalam macam ni kan. Alamak. I'm the only non-Malay yang score the highest marks for tasawuf Islam. Tapi tasawuf Islam dia just basic kan. Macam sejarah Nabi lah. Nabi wafat, di wahyu apa semua tu kan. Itu je lah. So aku macam cari-cari juga. Ini lepas tu aku kawan dengan kira memang baik lah sahabat aku dulu. Dia memang rajin lah bawa balik aku kat rumah dia apa semua. So aku tengok dia orang sembahyang apa semua. And then segala majlis ilmu tu aku ikut. Kau faham? Tapi dalam tu, time tu, yalah remaja kan, aku masih dalam genggaman mak bapak. Aku ikut segala majlis ilmu, segala dia orang buat tahlil ke, bacaan Yasin ke, aku ikut. Dia pun ajak, intention dia mengajak tu bukanlah sebab nak mendedahkan apa. Sebab dia tahu life aku ni sangat memboringkan. Okey. Kawan aku yang mengajak tu. Teruskan. Okay. Kawan yang mengajak aku tu, sampai sekarang dia still free. Oh, okey. Tapi sebab kan aku dah jumpa jalan aku lah. Sebelum maknanya bila kau dah memeluk Islam tu kira memang usia remaja lah and before married lah of course, betul tak? Yes. Okay. Jadi betul. Bila kau dah peluk Islam, kau belum bernikah, betul tak? Yes, belum. Aku memang free hair. Okay. Aku free hair sampai umur aku 20 berapa 20 lebih macam tu. 27 something like that. 27, 28. Lama jadi juga. Mula-mula aku tetap mengaji. Asalnya yang pertama kau inilah maksudnya awal-awalnya tu kau free hair, lepas tu kau mula berhijab, bertudung. Bertudung dululah. Baru kau bernikah. Yes, baru aku bernikah. Bernikah sebelum nikah ke sesudah nikah? Sesudah lah. Dah jangan marah, mana aku tahu. Kau kahwin aku tak datang. Waalaikumsalam Pijan. InsyaAllah ni sahabat aku dari Brunei. Waalaikumsalam Pijan. Waalaikumsalam. Sahabat aku dari Brunei, insyaAllah. Jadi soalan lagi satu pernah tanya kau, bila why you choose untuk bernikah? Kita jangan cakap pasal kita dah kahwin lah apa ni, semua very jawapan-jawapan biasa. Itu tak payahlah, very dah terlalu lama lah kan, umur aku pun dah tak muda. Dah lah, aku cerita yang bernikah ni aku tak marah lah. Starting from 2017 I guess. 2018. Yelah 2017. Apa yang buat engkau take a decision? Okay lah. Boleh je kalau secara biasa, secara apa yang kita nampak lah. Boleh je kalau dah menikah kau tak bernikah kan. Itu kebanyakan kita nampak. Tapi why do you choose untuk bernikah? Why I choose untuk bernikah?
YD. Okey, sekejap. Ni Fizi. Lah, ni Loven tu kan. Tolong ni Zi, sharekan ke grup anxiety Zi live ni sebab lepas ni ada segmen-segmen mental Alah, Gigi kawan gaduh awak ni lah. Ada tanya-tanya pula. Okey, berbalik kepada soalan, Ya, kenapa kau pilih untuk bernikah? Sebab bernikah. apa? Okay, Kari short. Actually, Tak payah short-short, banyak masa. dia macam nanti orang boring dengar. Apa ni, aku bernikah tu sebab macam mana nak cakap, hidup aku tu macam rasa kosong tau. Walaupun suami aku seorang yang boleh aku cakap dia yang boleh membimbing lah. Dia dah banyak kali hint dah sebenarnya untuk aku bertudung apa semua. Actually aku bertudung pun aku ambil masa yang tak lama tau. 3 bulan aku bertudung, after that terus aku bernikah. Tentu aku rasa macam aku dah bertudung tapi aku duk sibuk nak agung-agungkan tudung Nelofa. Oi dulu setiap kali Nelofa keluar launch apa ni tudung terbaru tau, pergi butik dia beli. Tapi kat situ pun aku rasa macam aku ni apa sebenarnya. Aku masih ada benda yang apa orang kata hati tu macam orang kata macam masih koyak lagi. Oh, walaupun dah bertudung buat kau ni masih rasa tak secure lah. Tak secure lah. Aku macam bertudung tapi berpakaian tu masih hipster lah. Kau faham tak? Awet-awet hipster kan? Gitu. Memang dulu favourite tudung Nelofa. Tudung favourite memang Nelofa dulu. Setiap kali launch je apa-apa yang baru ke mesti pergi grab kat butik dia. And then aku rasa macam apa aku buat ni? Teruskan. Sorry. Aku cakap apa yang aku buat ni kan? Aku nak cantik ke? Nak cantik of course dah cantik kan. Allah tu memang bagi setiap orang tu kecantikan. Betul. Lepas tu suami aku cakap, you nak apa sebenarnya cakap yang tu kan. Sebab dia kira macam my biggest fan lah. Aku cakap aku nak tudung Nelofa, dia pergi hantar apa semua kan. Lepas tu aku cakap kat dia, aku rasa macam ada something goes wrong. Macam hati tu dia terkoyak tapi tak boleh nak tampal lagi. Lepas tu dia cakap, why not you terus bernikah je kan. Lepas tu, yelah. Aku cakap, bagus juga benda tu. Aku try lah test kan. Aku try test apa semua. Yes, aku memang terus buat benda tu. Jadi bernikah ni sebenarnya apa pada kau? As a Muslimah lah, kepada diri kau sendiri sebagai seorang wanita Muslimah, bernikah tu bermakna what does it mean to you? Sebenarnya kalau diikutkan kehidupan aku ni, aku dah terlampau menonjolkan diri aku kepada dunia. You know? So aku rasa is the right time untuk aku alihkan keduniaan. Oh, bermakna so, memang aku fikir tak ingat dunia lah ni. Tak ada lah gitu. Macam entahlah. Aku still rasa kosong. Apa yang kau experience? Sebenarnya disebabkan after aku bertarung nyawa di ICU. Okay. Masa tu aku nak deliver my last baby, anak bongsu lah. Aku tak tahulah kalau ada lagi nak termengandung ke, tapi I don't think I can. Termengandung? Apa kau ni? Tak adalah sebab doktor dah cakap peluang aku kalau aku mengandung 50-50. Sebab aku dah jalani hidup kat ICU tu dengan berwire-wire, and then time tu high blood aku pun dah 200. Kau tahu kalau 200 aku punya otak boleh burst kan. Time tu aku minta ampun kat suami aku apa semua. Aku cakap kat dia, aku minta maaf, halalkan makan minum aku apa semua yang aku tahu. Tiba-tiba aku dah ditidurkan. Aku sempat menangis kat suami aku time tu. Aku tak ada apa-apa penyakit sebenarnya. Tapi tak macam mana Allah tu menduga tau. Setiap rezeki yang dibagi ke aku, setiap kesenangan yang dibagi ke aku, diuji dengan kesakitan. Masya Allah. Kesakitan yang aku tak pernah, apa orang kata, benda tu boleh datang. Yang aku rasa
aku sihat. Aku masih beraktiviti lagi apa semua kan. Dia start daripada situlah terdetik hati aku pakai tudung sebab akhirnya aku berkurung dalam rumah terlalu lama. Sebab aku bila selepas aku bersalin tu, aku masih sakit lagi. Aku tak boleh berjalan, tak mampulah, macam tak kuat lah. And then aku tengok suami aku dia sacrifice untuk aku. Mula-mula dia cuti seminggu jaga kat ICU. Lepas tu tambah lagi 2 minggu. Lama-lama jadi sebulan jaga aku kan. Cakap ni tak boleh lah macam ni kan, aku cakap kan. Aku tengok orang susah untuk aku kan, why not kan, aku cari diri aku time tu kat situ. Cakap kenapa. And then aku dah recover dalam masa 6 bulan tu. So aku lepas bersalin tu anak aku dah 6 bulan. Time tu aku terus nak bertudung lah. Tapi still lagi aku rasa macam Allah tu dia macam jentik aku. Apa kau buat ni? Kau pergi butik Nelofa je pun. Apa point kau sebenarnya kan? Macam tu. Aku mengaji macam biasa. Sembayang semua macam biasa. Puasa of course lah kan, ganti tu kalau time cuti aku akan ganti. Bab macam tu yang basic tu memang perfect lah. Aku boleh buat lah kan. And then aku tak pernah miss duha. Masya Allah. Jadi maksud kau, aku tak pernah miss duha. Kau bernikah ni kira antara seorang muslimah menjaga diri lah kan? Aku nak menjaga diri aku lah. Sebab aku rasa aku dah banyak exposed to the world macam tu. Jadi kau nak keep it private and of course untuk Allah lah, apa yang Allah suruh itu yang kita buat lah sepatutnya kan? Yes, correct, betul. Ni lagi satu aku nak tanya kau ni. Tak ada ke macam kau bernikah kan? Tanggapan orang ke, saudara ke, keluarga ke macam faham tak? Kadang-kadang orang tengok kita ni wanita bernikah ni orang takut. Dan sekarang ni mana punya ninja turtle suara datang. First point, first yang orang cakap ke aku, wish ustazah lah. Cik. Masya Allah. Datang kau lah nak cakap aku ustazah, alhamdulillah lah, kot mana tahu betul ke kan. Memang aku guru kepada anak-anak aku. Kadang-kadang aku rasa aku mengajar anak-anak aku. Tapi banyak benda yang kurang ke aku. Kadang-kadang sampai anak aku hina aku tahu, mami ni bab agama okey. Boleh ajar kita orang mengaji, boleh ajar kita orang Al-Quran, tapi masih tak menutup aurat. Dia macam bom tau. Ni tentu aku dah sakit, aku tak nak keluar rumah apa semua. Secara tak sengajanya, secara dalam erti kata lain tu, ia menjadi contoh lah untuk anak-anak lah. Yes, menjadi contoh untuk anak-anak lah. Sebab macam Allah tu dah bagi aku signal tau, warning tau, untuk hidup kali kedua. Sebab doktor dah cakap kat aku, dia cakap kat suami aku lah, tentu aku dah go to heaven sekejap. Sebab aku di-intubate. Dia cakap keadaan isteri puan if 50-50. Okay, dan dia memerlukan 2 paket darah that time. That time aku kena 2 paket darah. Time tu aku rasa macam hidup aku ni macam dah, tak lah, aku dah berserah dah time tu ke Allah. Aku siap cakap kat suami aku, if anything happen, please take care of my babies kan. Apa yang ada tu bahagi-bahagikan lah, aku cakap kan. Cakap dia macam tu kan. And then start daripada tu lah aku slowly aku belajar lagi. Aku bertudung tapi aku rasa macam tak puas apa benda ni kan. Itu yang aku decide. Aku cakap kat suami aku, okay lah, aku nak bernikah. And then my nikah, the first nikah aku tak beli. Aku suruh mak aku buat. Mak aku tak banyak tanya time tu tau. Mak aku tak banyak tanya. Mungkin dia dah faham sendiri kan. Mungkin anak dia ni dah nak itulah. Memang dah nak ke jalan yang betul tu lah. Dia tak banyak tanya. Ini starting from aku bernikah dalam 2-3 bulan tu juga, aku decide aku nak pergi ke Mekah. Masya Allah. Dah berapa kali ke Mekah? Every year. Allah. Kira dah 2 tahun ni tak pergilah. Pasal COVID ni lah kan? Pasal COVID ni lah. Okay, lagi satu. Okay, ni side track.
selain daripada kau punya penghijrahan yang sangat luar biasa ni kan, another thing is about mental illness. Mental illness. Ya. Kau tu, ya, kau dengan aku pun tahu that kau was suffering from MDD and bipolar disorder. Cuba terangkan MDD tu apa, bipolar disorder tu apa. Jadi kawan-kawan member tahu. Okay. Kau dah cakap tu dah tahulah tu. Aku tak okay, tahu. MDD is major is to create awareness sebab mental illness ni dekat Singapore pun ada. Pada yang baru masuk lah, ni Loven dari Malaysia. Kau orang mana Loven? Sabah? Pandai je kau. Aku KL lah. Aku gelai KL, babe. Tak. Aku tapi tak cakap macam Sarawak. Sabah. No, sebab aku dulu kan aku banyak kawan Muslim. Aku banyak ni kawan daripada Borneo. Jadinya aku memang itulah biasa. Actually atuk aku sahajalah yang daripada sana. But dia dah berhijrah ke Semenanjung. And then bapak aku pun lahirnya di Semenanjung Malaysia, orang Pahang. Mak aku orang Melaka. And then orang berhijrah ke KL ni. And then aku ni lah lahir kat KL lah. Macam tu. Okay, teruskan. Mungkin kau nak tahu kau punya mental illness yang kau pernah suffer, that is MDD. MDD tu apa? Major Depressive Disorder Depressive disorder, yes, correct. Actually benda ni aku tak dengan bipolar disorder stage 2. Actually dia di bipolar dia di tahap yang aku dah hypomania dan manic tau. Benda ni aku tak perasan, tapi aku rasa suami aku yang perasan. Dia cakap behavior aku tu dah macam lain, suka menyendiri sejak daripada tahun lepas aku bersalin tu lah, lepas aku mengalami kejutan yang Allah dah bagi kat aku tu. Aku berkurung dalam rumah, aku tak keluar apa semua. And then kalau kau nak tahu, dah 8 tahun aku tak pernah pergi petrol station sendirian. Dan 8 tahun aku tak pernah pegang nozzle tu. Aku ada ketakutan yang teramat sangat. Aku fobia, aku macam akan fikir ada someone ikut aku, ada someone yang akan culik anak aku, macam tu. That is MDD. There's my bipolar tu lah, sebab aku dah ada imaginary friend, aku dah nampak bayangan apa semua tu. Kalau dari segi MDD, actually aku tak tahu benda ni dulu sebenarnya. What's the cause sebab aku dah terkurung lama sangat dalam rumah. What is the cause of your major depressive disorder? Sebab itulah sebab aku berkurung terlalu lama dalam rumah. Aku akan keluar kalau suami aku ada. Aku tak bergaul dengan jiran apa semua. Sebab aku time tu dah sakit kan. Aku rasa macam ya Allah, aku dah lah lepas bersalin tak boleh kerja, lepas tu duduk macam ni. And then time aku macam mati hidup semula tu kan, doktor siap gaduh-gaduh. Dia ni kena pakai apa tu, leg rest pula. Apa nama panggil tu? Inner leg tu kan. Nak bagi kuatkan kaki aku tu untuk berjalan. Doktor sampai bergaduh tu, no ni dia kena pergi fisio. No ni dia kena pakai ni. Aku pun macam apalah diorang berdua ni pasal aku nak gaduh kan, aku cakap kan. Tapi aku rasa macam dah helpless lah. Aku macam dah rasa macam tak ada guna gila hidup aku kan. Yelah. And then macam how okay, macam gini orang selalu kaitkan contoh dia ni bernikah. Dia ni nampaknya adalah knowledge tentang Islam. Tapi orang kata macam gitu, macam mana dia boleh kena mental illness? Ada orang kata dia kena mental illness sebab iman dia tak kuat lah segala macam. Lepas tu orang akan cakap lagi, macam mana iman dia tak kuat sedangkan orang dia macam gitu, macam gini, punya ilmu, punya agama, kuat solat. Jadi macam mana kau apa tu overcome benda-benda bodoh macam ni? Aku nak cakap juga word. Pernah juga member aku tanya macam tu kan. Kau dah macam ni pun kau ada penyakit ni ke? Yelah, aku pun tak tahu aku boleh kena penyakit ni kan. Lepas tu nak cakap kau tak bahagia dengan family kau, bahagia? Of course lah aku bahagia kan. Dia macam, sebab aku ni dah duduk terlalu lama kat rumah.
Sebab macam aku takut apa semua. And then that time suami aku cakap, you jangan kerja lah kalau you tak ready, rasa sakit apa semua. Tapi aku nak keluar daripada rumah, aku nak kerja semua. Aku nak back to normal tau life aku. Tapi macam ada batu penghalang kat situ. Fizi trigger aku tu. Kau sekolah tak? Kau sekolah. Sekolah ke tidak kau tu? Gigi, kau dengar je cerita aku. Teruskan. Lepas tu aku macam aku punya major depresif ni disebabkan masa lalu tau. Sebab aku dah jumpa psikologi. And aku go to private punya PSY. Aku tak puas hati. Sebab makin lama ubat aku bertambah tau. Daripada 2 pergi ke 4. Aku cakap, this is not normal. Aku cakap kat doktor-doktor, buat satu surat saya nak pergi betul-betul yang hospital punya. Aku pergi hospital. Hospital memang lama kena tahan kat situ lah kan. Cakap puan ni sebenarnya dah lama tapi puan terlampau pendam. And then puan macam rasa puan boleh fight this without the medicine. Actually you need the medicine. Yes, betul babe. Sebab masa Ramadan hari tu aku sebulan tak tidur babe. Memang macam orang gila, badan aku sakit-sakit. Aku tak boleh buat apa-apa kerja langsung. Aku rasa dalam bulan Ramadan tu 2 kali je aku masak untuk anak dengan suami aku. The rest is suami aku beli ataupun mak mertua aku ni masakkan. Okay, then untuk bipolar disorder. Untuk bipolar disorder actually apa yang kau rasakan when you have bipolar disorder? I mean apa simptom dia? Kau hear noises ke? Kau hear orang bercakap ke macam mana? Bipolar tu yes, aku ada tu lah dengar bisikan. Kadang-kadang dia melalui telinga, kadang-kadang dia dalam hati macam tu. Dia bukan bisikan hati tau, bukan kita punya tau. Dia, macam aku cakap lah, dia macam aku ada sahabat baik tapi dia tak wujud. Macam tu. Sampai satu tahap tu aku nampak orang dalam rumah, actually anak dengan suami aku ada dekat living hall. Aku dalam bilik. Time tu aku dah sakit sangat tau. Aku perasan ada orang masuk dekat dalam toilet dalam master bedroom tu. Aku cakap, siapa pula lah yang ni kan. Tak apalah, aku ignore je lah kan. Lepas tu aku tanya husband, ada ke masuk tadi? Mana ada? Tanya anak pun, anak cakap tak ada. Lagipun diorang tahu aku tak boleh budak anak dengan suami aku memang tak akan masuk toilet kat master bedroom tu. Because it was mine punya lah kan. Lepas tu aku cakap, ya betul kan, nak kata aku lalu ubat tak juga sebab aku makan ubat malam, yang aku nampak tu siang. Okey lah, lepas tu aku ignore je lah. Dia sejenis, dia macam ni, dia kalau benda macam gitu kan, dia memang simptom bipolar atau kau rasa memang ada gangguan ke apa ke? Kenapa tak? Aku dah bawa pasal hantu-hantu dia memang bipolar sebenarnya. Doktor pun dah bagi tahu aku punya manic tu ada yang the good one and then ada the bad one. You know? What's the good one? Itu satu cerita yang toilet. The good one is aku macam, bila aku dah nampak bayangan tu, aku tak pernah rasa takut. Kalau aku seorang, aku nampak apa-apa yang lalu kat aku tu, nothing happen. I was thinking that was my friend. Yang imaginary, aku punya imaginary friend tu lah. Aku akan fikir begitu. Sampai suami dengan anak aku pun takut. Kadang-kadang macam bunyi pintu ketuk ke, aku macam saja je lah cakap borak-borak. Masuklah, ada je kat sini. Lepas tu diorang mesti request aku, apa mami ni? Cakap aku nak buat macam mana sebab bila aku tanya orang kat rumah ni, diorang tak nampak. Aku je yang nampak. Lepas tu lagi satu kan. Satu yang baru-baru ni dekat living hall. Aku nampak pintu kat living hall tu memang terbuka. And then I was saw someone, memang aku rasa suami aku lah. Dia pakai baju dark blue kan. Benda tu pun sama, pakai baju dark blue. Aku siap tanya, yang nak pergi mana tu? Lepas tu aku tiba-tiba terdengar daripada telinga kanan aku, suami aku panggil, yang awak cakap dengan siapa? Aku macam, bukan tadi awak keluar kat pintu tu? That one selepas maghrib. Jadi bipolar disorder ni, mental illness yang nama bipolar disorder ni,
dia memang main-mainkan fikiran kita dan buat kita memang imagine things yang memang orang tak nampak ke macam mana? Yes, betul. Dia dah jadi manic tau. Kau tahu tak manic ni apa sebenarnya? Aku pun kurang faham sebab benda ni. Because doktor yang dah diagnosis aku. Memang apa yang dia buat graf apa semua tu kan, yes, memang betul apa yang ada tu terjadi kat aku. Lepas tu aku cakap kat doktor, aku memang bukan normal ke? No, you are not normal. You sekarang dah stage 2. Mula-mula aku ni stage 1. Tapi aku ni jenis tahan-tahan konon nak baik sendirilah. Lepas tu lama-lama tu dah tukar ubat lain pula. Sebab aku dah sampai satu tahap aku dah nampak bayangan. Bila aku nampak bayangan tu aku memang tak takut apa. Tapi aku tak boleh pergi kat public place. Bila aku pergi kat public place aku jadi shaking. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, maknanya kau ada kau pun ada what you call social disorder Kau memang ada social disorder. Pasal tak boleh keluar. Bila kau keluar kau nervous, shaking, and then that's where kau punya panic attack datang, anxiety datang macam tu. Ya betul. Aku kalau macam tu lah, kalau pergi crowded place sikit, ramai orang sikit, aku dah tak boleh dah. Macam nak pitam apa semua tu. Ni ada orang macam tanya. Bila doktor apa tu? Apa dia? Ada orang tanya how do you overcome? Does medication really help? I have friends yang bila dengan kawan dia okey, cuma tak boleh bersendirian. Engkau jawab. Macam aku boleh bersendirian. Tapi itulah bila aku bersendirian, kawan aku tu datang. Faham? Ajak borak. Friend lah. Yeah, dia ajak borak. Tapi dia ajak borak tu benda yang bagus lah. Tak adalah suruh aku terjun bangunan ke apa ke, tak ada. Tak ada. Takut juga aku dengan kau. Aku lepas ni tak nak berkawan dengan kau tau. Medication kan sebenarnya bila you have a bipolar, don't stop. Aku boleh tak makan ubat hanya untuk 3 hari saja, and then the 4th day nanti benda tu datang. Segala sakit kat badan tu datang. Tapi aku akan nampak lah, aku akan nampak suami aku tapi bukan suami aku tu. Tapi medication, does it help tak for and kau nak kena ambil sampai kau pulih ke, atau memang bipolar ni tak boleh pulih? Doktor pernah cakap bipolar boleh pulih kalau aku ambil ubat berterusan. And then dia akan ada stage lah, bila dia tengok progress aku tu okey, dia akan slowly kurangkan dos macam tu. Maknanya and ada it's not only the medication. Teruskan. Not only medication saja. At least aku ni kena apa orang kata be creative lah. Aku kena banyak apa orang kata try keluar, faham? Tu ada orang tanya, tak pernah berubat dengan just jumpa doktor. Pernah berubat dengan ustaz? AJ pernah. Saya pergi dekat Bangi, Darul Shifa tu. Pengasas dia dulu tu siapa tu tapi dah arwah dah kan. Pernah. Picit kat jari. Ada jin. Yelah tu jin. Tapi kau tak terpekik. Apa dia? Masa dipicit jari tu kau tak terpekik? Aku tak terpekik. Aku bukan kena histeria. Bukan kena rasuk. Bipolar is sakit. Tak kena lah. Aku takut itu bukan gangguan makhluk halus. Aku takut orang picit jari terkeluar muka aku. Weh, yang part paling menyampah tu kan tepuk belakang aku, kau sakit gila kau. Cakap, weh gila ke orang ni kan. Aku pula cakap orang tu gila padahal aku yang gila. Cakap kenapa dia tepuk-tepuk aku ni? Cakap aku dah lah, aku cakap tak nak lah, aku cakap kan. Sampai cakap tunggulah dulu kan. So dah aku tak nak kan. Ambil lah air yang dia baca-baca tu. Aku buatlah kat rumah mandi apa semua. Tapi tak juga, benda tu tak hilang. Memang aku perlukan doktor dengan PSO dengan psikologi. Mungkin rawatan tu rawatan ruqyah lah. Mungkin rawatan ruqyah tu dia membersihkan juga tapi sebenarnya di samping je kau memang ada mental illness. Kita tahu, kita nak kena percaya benda-benda gaib. Mental illness.
Kan? Betul. So, Yelah betul lah tu. on this part is memang sakit kau mental illness ni memerlukan pakar manusia yang lain lah. Betul tak? Pakar manusia lah. Yelah, Doktor kan takkan dia pakar cakap kalau you beruang. rasa ada rawatan kalau ada rawatan tradisional yang you rasa boleh, yang masih lagi orang kata dalam apa tu syariat apa semua kan, go for it kan, dia cakap macam tu. Yelah aku buatlah apa semua tu. Aku boleh dikatakan tiap-tiap malam suami aku membaca je. Apa-apa ayat kat, baca Quran lah, dia tiap-tiap malam dia buat benda tu lah. Tapi itulah aku tetap perlukan ubat lah. Kalau 3 hari aku tak makan ubat, penyakit aku memang akan datang dan aku akan nampaklah semua tu. Masya Allah. Tapi bila kau setuju tak kalau macam kita cakap yang walaupun kita ada mental illness kan, mendekatkan diri dengan Allah tu adalah salah satu obat juga. Betul? Betul. Jadi selalu bila datang macam ni, selain ubat, apa yang kau selalu buat? Cuba share sikit. Aku susah nak tidur tu satu hal. Kalau aku boleh tidur, kalau terbangun dalam pukul 3 pagi, aku akan buat tahajud. Itulah yang aku akan buat, tahajud, istiqarat, sunat taubat sekali. Masya Allah. Tapi yang paling aku tak pernah miss, kalau aku diberi cuti tu je lah, kalau time uzur, aku tak pernah miss duha Suhaimi. Walaupun aku pergi out session ke, aku akan singgah mana-mana petrol pump, aku akan solat duha. Solat duha. Duha tu actually duha ni dia banyak manfaat tau sebenarnya. Ceritakan Orang manfaat tak realise. Manfaatnya is not about rezeki duit semata-mata tau. Dia macam beri ketenangan hati tau. Bila kau dah penat kerja, tengah siang hari ni penat bekerja, you take macam pukul 11 macam tu. You kira kita kena ada rest time kan. Lepas tu after that kan kau akan macam jadi cergas tau. Kepala kau tak berat apa semua. Memang dia punya nikmat dia tu ada kat situ. Doa tu jangan fikir macam alah untuk ni untuk berdoa untuk rezeki. Macam dia ada benda lain. Ada nikmat yang korang tak akan sangka-sangka kan. Benda tu aku dah rasalah. Dia bukan sekadar untuk rezeki lah kan. Dia sekadar bukan sekadar untuk rezeki. Macam mana hubungan aku dengan keluarga tu bertambah baik macam tu lah gitu. Ada orang tanya, yang kawan tu yang tadi kau cakap tu, dia macam Bunny and Friend ke macam mana? Ke Sesame Street? Kau cerita. Kawan tu dah macam Barney and Friend. Kawan tu dah macam Barney and Friend. Macam mana Barney yang kartun tu ke? Kawan tu dia ada muka. Tak ada. Berapa banyak je muka dia tu. Berapa banyak Barney yang kau kenal selain kartun tu? Aku cakap lah kawan aku tu aku ada 3 tau. Ada 3. Ada 3. 2 lelaki, 1 perempuan. Masya Allah. Tapi dia memang tidak mengganggu lah. Tapi memang dia. Tapi kau aware kan? Dia mengganggu aku time tidur. Tapi kau aware kan benda ni adalah dalam mind kita sebab kita ada bipolar. Kau aware lah. Aku aware lah benda tu. Cuma kau melayankan dari segi positif lah. Yelah aku layankan segi positif lah. Tapi kadang ada benda yang macam dia cakap-cakap kan aku buat jugalah. Aku buat. Tapi dia tak pernah ajar benda yang tak baik. Faham? Faham. Dia kerap datang ke macam mana? Cuma kerap datang. Kau babe lagi kalau aku tengah sorang-sorang. Babe lah habis tu. Okay, terus? Kalau aku sorang-sorang tu macam otak aku tu jadi geliga. Dia tahap manic aku tu dah high dah. Manic tu apa? Manic? Aku jadi kreatif tiba-tiba. Manic tu apa? Manic ni macam manic tu macam kau ada satu supernatural, kau ada kuasa luar biasa yang tak dapat menghentikan diri kau daripada buat sesuatu tu. Tapi bila kau beribadah, aku cakap dekat doktor.
Bila kau beribadah, solat apa semua, dia biasa je lah. Kau buat macam biasa je lah. Dia tak mengganggu lah. Dia tak mengganggu. Tapi yang the best thing is, aku kalau baca Quran, setiap sekali habis solat tu memang kita ada five time kan solat kan. Aku akan baca lah. And then satu naskah Quran tu aku boleh habiskan dalam masa 4 minggu tu. Khatam. Sebulan itu lah, kelebihan dia lah. Sebulan lah. Kalau aku baca tu, kadang-kadang orang baca 2 lah paling-paling 2 kan. 2 page kan. Aku boleh baca 4 sampai ke 5. Kadang aku sambung je sampai tak tidur-tidur macam tu. Tapi dia itu dia punya manic lah. Manic. Manic tu kira dia memang dia macam trigger kau. Kalau trigger tu datang, kau akan be very macam lincah, cepat gitu lah. Aktif. Yes, aku jadi hyper, aktif ya, betul. Mula-mula aku tanya kat doktor saya ni jenis yang rajin ke? Saya ni jenis happy go lucky? No, you're not happy go lucky person. It is your manic actually. Dia cakap macam tu. Kalau yang the bad thing macam tu lah, aku tiba-tiba rasa macam feel down, tiba-tiba rasa sedih, tak menentu, yang tak ada sebab. Ini aku overthinking, that one yang the bad side lah. Masya-Allah. Itulah aku cakap dia punya kelebihan tu, ada kawan 3 orang ni, dia membawa aku untuk membaca Quran tu tanpa henti. Maknanya penyakit bipolar disorder ni kita sendirilah is how kita manage kita punya mental illness. Kalau kita tengok benda tu sebagai positif, kita akan berfikir positif dan buat benda-benda yang positif. Is it like that? Yes, betul. Kita yang kena pandai pilih tau sebenarnya. Masya-Allah. Jadi maksudnya kalau kita ikutkan penyakit ni, kalau kita down apa semua, everything akan kacau lah. You will do all those stupid things lah. Ya, aku pernah je dalam satu fasa yang aku down, tiba-tiba aku pergi makan ubat tu banyak. Ini aku pernah overdose ubat. Itulah yang aku akan buat sebab aku rasa macam ada benda yang kacau dekat kepala aku, jadi bengang tau. Dia akan jadi bengang, sangat-sangat bengang. Buat aku jadi sakit. And then I need that medicine tau. Sebenarnya benda tu yang mengacau. Sampai sekarang satu tahap aku nak cekik anak aku nak cekik suami aku. That one the bad things lah. So aku nak elakkan tu, aku biarlah aku jadi hyper. Ada orang bertanya, ini pun seorang muslimah yang bernikab, Nur Syafiah Sfias ni orang Singapura bro. Bro pula, orang Singapura babe. Kau dah pakai hijab itu, aku pakai nikab bro. Kawan saya pun ada sakit macam sis. Dia suka, apa tu? Dia suka menyendiri. Menyendiri. Pernah saya tengok dia cakap seorang-seorang. Saya tanya cakap dengan siapa, dia jawab bual dengan orang. Saya tengok tak ada orang pun kat sana. Semoga Allah memberikan kesembuhan ke atas sis. Allahu Akbar. Yang bagus ni tentang Loven. Yang bagus tentang Loven ni yang korang nak tahu, dia tidak melayan mental illness. Maknanya dia ubah mental illness dia, sakit dia tu untuk berfikir positif. Dan bila dia fikir positif, penyakit-penyakit tu yang dia rasa kawan dia tu pun akan menjadi positif sebab asalnya dia positif. Macam tu betul. Dia tak akan mengganggu. Kita baca Al-Quran ni tak adanya dia nak masuk, kita stop. Aku pergi buat kerja lain. Aku pergi nyanyi sana. Tak ada, dia tak ada cakap macam tu. Tapi kan kalau macam ni Nur Syafiah, macam mana dia nak atasi kawan dia tu? Kalau dia ternampak kawan dia buat seorang, how do we approach? Actually nak kena tahu juga kawan dia ni makan ubat ke tak makan. Sebab macam aku cakap, kalau 3 hari aku tak makan ubat, hari keempat memang menjadi. Dia selalu jadi macam mana? Jadi yang bad. Macam aku cakap lah, aku nak cekik suami aku nak cekik anak aku. Tapi sampai bila harus bergantung? Tapi aku tak. Itu aku tak pastilah sebab dalam stage sekarang aku dalam pemerhatian doktor kan. Itu pasal aku 2 minggu sekali babe aku kena pergi jumpa doktor. Doktor nak tengok aku punya progress. Siapa-siapa ada bipolar ni memang kena kerap berjumpa dengan doktor.
Jangan ada rasa malas, jangan give up. And lagi satu, jangan nak self-diagnosis kalau dah kena bipolar. Dulu aku fikir aku anxiety. Sebenarnya aku ni dah tahap yang teruk dah sebenarnya. Anxiety tu orang kata bawah lagi lah kan. Kalau dah atas-atas macam bipolar Di ni. bawah lagi. Atas sikit lah kan. Dia atas sikit. Bila kau dah kena bipolar, sebab doktor pun pernah cakap kau nak masuk hospital tak? Nak duduk ubat tak? Kalau tak nak duduk ubat, makan ubat ikut waktu. Macam itulah. Aku klinik doktor tu kat bawah. Buat orang sakit jiwa tu kat atas tu je. Gila kau takut. Takutlah. Nanti aku jadi lagi hyper kalau aku masuk dalam situ kan. Banyak pula kawan. Okey, sekarang So ni yang kawan yang teruskan. Boleh teruskan. Tak, yang Syafias ni pun nak tahu juga dia kawan dia tu berbual tu macam mana. Nak tahu. Sebab kalau saya yang kawan imaginary friend saya tu dia borak-borak biasa je. Macam dia fikir saya ni tengah lonely tu je. Lonely. Kalau borak biasa tu pernah tengok sampai tahap dia tutup telinga tak, Nur Syafias? Kalau dah sampai tahap tutup telinga tu, itu memang gangguan yang apa orang cakap memang teruk lah. Tapi bipolar ni memang seakan-akan orang ini yang orang yang ada gangguan Ya, memang gangguan. Cuma dia bukan gangguan daripada segi jin, apalah dia gangguan mental lah. Tak, bukan lah. Itu gangguan mental. Jin tu lain. Maksud kau jin tu lain macam mana? Macam aku? Kalau jin memang kita perlu perubatan Islam kan. Sebab aku tak nampak kalau yang kena benda ni, aku dah biasa pergi jumpa doktor. Aku memang banyak jumpa orang-orang yang seperti ni tau. Yang cakap sorang-sorang, tengah tunggu turn doktor ni dia cakap. Kadang-kadang nombor yang berbunyi tu pun dia ulang-ulang. Nombor tu dah habis bunyi dah tapi dia pergi repeat cakap benda tu. Cakap nombor tu. Itu memang kita baca susah. komen. Mana tadi aku nampak ni? Mana tadi? Itu mungkin ikut gangguan jin kemungkinan. Oh tidak, dia dah pergi ruqyah Akhi Iman. Dan dia sihat walafiat. Saya dah pergi ruqyah, sihat walafiat je. Bila terasa nak cekik suami dan anak tu sis dalam sedar lah, kau dalam sedar. Dalam sedar memang aku nak cekik tu memang depan mata dia. Tapi how you control that mind? Macam mana kau control that mind? Itu kawan lah, itu kawan yang positif tu. Dia sendiri yang istighfar. Aku istighfar. Padahal anak dengan suami aku tak ada buat apa salah pun. Tak tahulah kenapa tiba-tiba aku macam nak cekik dia. Tapi benda tu lah, kawan-kawan yang manic aku tu lah yang kontrol aku. Macam Sulaiman cakap tu, Akhi Iman, mental ada pecah dua bahagian, satu mental dalam, aku dah tak nampak pula, dah cepat sangat ni. Sabar. Tadi pun tak ada orang, dah ada orang, aku tak terbaca pula. Mental ada pecah dua bahagian. Emosi lagi satu gangguan jin. Yelah betul, tapi aku rasa Loven ni lebih kepada gangguan mental. Tapi bila kita ada gangguan mental ni, kita pun tak boleh nak orang kata menjauhkan diri dengan Allah, tak boleh lah. Kita lebih mendekat lah. Sebab apa dalam kita benda tu salah tau sebenarnya. Besar dalam kita keadaan lemah kan. Ini syaitan iblis jin ni, dia akan menggunakan dia lagi suka kelemahan kita sebagai satu ruang untuk mengganggu. So don't give them that ruang pukul dia. Betul. Setengah orang ada cakap macam tu. Biarlah aku malas. Orang tak faham aku. Aku tak nak sembahyang. No, you cannot say that. Ni Nur Syafias cakap. Sebenarnya kau kena lawan. Saya sebelum COVID-19 selalu datang rumah dia untuk beri semangat dan suka ajak dia bual-bual. Yes, dia makan ubat. So kau punya nasihat untuk kawan dia yang makan ubat macam mana?
Ulang, lagi satu kawan dia suka menjerit-jerit. Kata ada orang nak bunuh dia. Kadang tengok dia buat suka-suka. I don't think dia is bipolar. Dia ada lagi satu penyakit tu. Apa tak psychozerenia. Bukan, dia ada psycho ni pun. Dia ada schizo ni. Dia bukan satu. Dia bukan itu je. Dia ada hyper. Dia ada apa? Dia ada aktif. So aku rasa kawan dia bukan bipolar ni. So maknanya lain lah tu, memang nak kena rujuk pakar lah atau psikiatris lah kan. Ini memang nak rujuk pakar. Kalau boleh buat ruqyah, why not? Cuba je. Cuba je, correct. Macam suami aku cakap lah. Suami aku dia cakap, anything for you, kita pergi je lah mana-mana tempat yang boleh nak orang kata nak recovery diri aku kan. Dia bawa aku pergi mana-mana semua. Cuba. Dah banyak tempat dah aku pergi. Aku tukar-tukar klinik, bertukar-tukar hospital. Memang dia very supportive lah. Alhamdulillah lah aku dapat pasangan yang very supportive. Kelebihannya di situ. So aku nak terasa sangat-sangat down tu kurang lah. Correct. So actually, yelah kita, bukannya kita ni bukan pakar pun sebab kita ni pesakit. Macam myself is betul. Myself masih boleh kawal lah sebab I'm having an anxiety disorder lah. I'm under biohomeopathy medication, masih okay. Tapi kalau macam atas-atas macam Loven ni, I hope itulah terus menerus mencari kesembuhan lah. Selain daripada kita mendekatkan diri dengan Allah, kita nak kena usaha juga kan. Kita tak boleh macam nak diam, ambil tunggu. Macam kau makan, kau tak boleh tunggu makan datang kat kau. Betul lah tu. Setengah orang macam tu kan. Bila datang penyakit dia sembahyang tak nak, mandi tak nak. Tak boleh sebenarnya macam tu. Walaupun kau dalam keadaan terbaring, kau sembahyang je lah dalam keadaan baring tu sebenarnya. It bagus tau untuk heal kau punya hati, your soul. Macam Akhi Iman cakap aku betul. Ni ujian demi ujian Allah bagi. Road to recovery is baca Quran, insya-Allah pasti sembuh. Itu sudah pastilah, Quran tu penawar. Ni siapa penawar lah, dia rawat kita punya hati. Moga Okti Loven diberikan kesembuhan seperti apa tu? Aku tak nampak lah sepenuhnya. Allah, amin. Bukan rabunku. Bukan, pasal teks dia tertutup oleh cahaya-cahaya nur kau yang di belakang tu. Ya ke? Fauzia Abdul Rahman bilang number one is acknowledge the illness. I think most of psychiatric doctor will tell this. First you have to acknowledge your illness. Betul tak? Betul lah. Diorang bukannya semata-mata untuk rawat kita ni nak dapat gaji. Tak. Even orang sendiri, doktor ni jangan pernah underestimate doktor tau. Diorang penat belajar. Tahu tak? Penat belajar, penat tolong orang. Kadang setengah orang dia give up. Doktor ni bagi aku ubat ni saja nak kaya apa semua bla bla bla. No. Diorang sendiri bersusah payah tau. Berapa lama diorang nak ambil diorang punya degree, master apa semua tu. Bukan suka-suka tau orang dalam bidang ni. Okey, kita ambil 10 minit lah. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan sebelum kita tutup, boleh tanya Loven lah. Gitu. Loven, kau ada contact number ke nak kasih? PM je lah, tak payahlah nombor telefon, marah suami I sekarang. Kalau ada soalan-soalan lagi, tak kisahlah daripada soalan waktu dia berhijrah ke, soalan tentang sakit dia ke. Sebelum aku buat live ni, aku dah minta kebenaran dah, dia okey je apa. Tapi dulu pernah juga. Apa dia? Kau dengar band apa dulu? Jenis-jenis band apa dulu sebelum hijrah ni? Aku dengan band apa? Aku tak penyanyi lah. Aku ikut kawan aku je. Yeah. What type of genre music yang kau dengar? Grunge. Wah. Itu adalah yang tak benar.
datang kau. Tapi best lah journey aku ni pun walaupun ada banyak negatifnya, tapi bila aku dah bila aku dah sampai ke tahap ni, aku tak pandang slack tau dekat orang-orang yang belum lagi nak tiba dia punya, apa orang kata, penghijrahan dia tu. Betul. Because Sebab kita lalui before, betul tak? Betul, kita dah melalui benda tu. Aku tak pernah kawan aku yang selalu bawa aku pergi ke majlis-majlis dia tak pakai tudung sampai sekarang pun aku tak pernah marah dia. Okay, any question? Kalau orang tanya aku, tak ada question. Aku belum scroll lagi. Aku rasa Sambil in kita, between tadi apa pendapat lo? Tu. Kena scroll ni, kena swipe left, swipe right. Okay, pendapat lo tentang orang yang ada rasa sama, macam mana nak hadapi perkara tersebut? Sebenarnya saya tak pandai tau nak bagi pendapat sebab penyakit ni walaupun kita type yang sama tapi how you handle. Macam mana you control yourself? Macam mana kamu nak bangkit daripada kesakitan tu? Okay, Kak Mariana cakap apa Kak Mariana? Betul tu untuk Dr. PXY, kalau yang tak sesuai dengan kita atau faham kita boleh suarakan untuk tukar Dr. PXY lain. Betul, apa kata Kak Mariana tu pun betul. Kak Mariana ni dah lama dah ni. Dia dengan doktor dekat HKL kan Kak? Kak Mariana ada otai. Kak Mariana dah tak makan ubat dah tau. Tak silap aku hari tu rasanya aku dengar Kak Mariana tak makan ubat. Just di continue untuk counselling Kak Mariana. Just follow up biasa je. Okay, apa kau punya nasihat untuk mereka-mereka yang nak hijrah, mereka-mereka yang baru mula nak bernikah atau punya niat nak bernikah, apa nasihat yang kau boleh kasih? Silakan Puan Hajah. Nak bernikah ni kita jangan ikut trend sebenarnya. Itu je lah. Bulatkan hati tu. Jangan peduli kata-kata sinis orang. Tu nak ikut ni lah, tu nak ikut tu lah. Dah nak jadi alim lah tu. Okey lah, alim tu satu doa lah kan. Aminkan je. Kadang kita punya journey ni memang tak sama. Memang semua orang tak sama. Even macam aku, orang cakap, kau dah ada everything. Tak pernah ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kenapa kau ada penyakit ni? Benda tu aku tak ada jawapan. Sebab benda tu penyakit kan? Bukan aku minta dia datang. Cumanya bila kita ditimpa ujian tu, kita lah yang kena berdiri tau. Kita kena kuat. Kita jangan mengharap orang untuk faham kita punya sakit. No. Kalau kita perlukan kawan untuk meluahkan, okay. You choose the right person to talk for. Macam tu. Masya Allah, Masya Allah. Okay, nasihat untuk orang yang facing mental illness. Tak kisahlah anxiety ke MDD, bipolar, social disorder, whatever. Nasihat engkau pada mereka. Formalnya. Nasihat kau pada orang. For those yang ada penyakit yang mengenai mental illness ni, kalau boleh jangan self-diagnosis. Because bila kau self-diagnosis, kau akan duduk dalam satu tempurung tu tau. Which is, kau akan mengeluh. Tapi kau tak nak berubat. Kau hanya Google je how to relax, inhale, exhale. Yes, you can do that. Tapi benda tu kau perlukan rawatan. Tak semudah yang kau baca sebenarnya bila kita ada sakit ni. Ada something from Nur Syafias Fias. Macam mana penerimaan family sis bila diorang, aku tak nampak lah, kau baca lah. Macam mana penerimaan family bila tahu sis menjadi Muslim, ada tak kau family sis pulaukan sis sebab Muslim? Saya pun mu'alah, alhamdulillah dah nak 15 year jadi Muslim. Doakan saya ya istiqamah. Dia dah 15 tahun lah Nur Syafias ni. Alhamdulillah. Selamat datang ke Islam. Welcome lambat to the club. Wah gitu.
Siapa yang jenguk tadi tu? Ke memang staff apa dia? Siapa yang jenguk tadi? Oh, anak kau Anak aku lah, itulah aku cakap. Ada gangguan je. Teruskan. Penerimaan dia. Saya ditentang hebat oleh ayah saya untuk menganut di agama Islam ni. But my mom was very positive that time. Kekuatan saya pada dia. Memang kena torture gila-gila dengan bapa that time kan. Nangislah juga. Gila ke tak nangis? Mesti nangis. Kalau macam saudara mara tu tak adalah pulaukan. Lama-lama tu dia macam biasa je. Adik-beradik pun macam terkejut lah juga. That time memang sangat-sangat terkejut. Diorang tahu aku banyak berkawan dengan Muslim. Tapi diorang tak terfikir aku akan sampai ke tahap itu. Sebab memang aku cakap kat diorang, hati aku memang kosong. Cakap macam tu. Aku tak rasa macam diri aku bahagia apa semua. Lepas tu diorang persoalkan lah. Habis kau rasa kalau kau masuk Islam ni kau bahagia ke? Aku cakap benda tu aku kena belajar. Baru aku jumpa kebahagiaan tu, aku cakap. Aku sekarang dalam keadaan yang bertatih. So kalau tak boleh tolong aku tak apa. Kalau nak pulaukan aku tak apa. Tapi jangan bagi kata-kata yang mengguris hati aku. Don't make me down lah. Aku cakap gitu. I want to find my way, aku cakap kan. So macam my father, okay you show me. Buktikan ke aku yang kau boleh buat. Then aku pun jumpa the right man that time. Memang dia pun jenis pergi masjid surau kan, apa semua kan. Tapi kalau dia pergi, dia ada, aku ikutlah. Kalau dia tak ada, aku duduk rumah macam tu lah aku. Sebab suami aku dulu kerja tu oil and gas, and then dia selalu pergi offshore. So aku jarang-jarang jumpa suami aku ni sebenarnya. Memang aku orang kata kalau perempuan yang baik, pasangan dia yang baik juga. Tak. Benda tu aku nak sangkal sikit lah kan. Macam aku cakap, suami aku tu memang, aku tak sangka kau akan dapat orang yang sebegitu. Tapi tak pernah, apa orang kata, dia tak pernah look me down. Oh, maknanya dia baik. Maknanya dia baik. Dia tak pernah dia tak pernah pergi hard rock ke, tak pernah duduk live band, tak pernah. Even karaoke pun tak pernah. Makanya Allah tahu kau pun baik. Makanya kau dijodohkan. At-tayyibun lit-tayyibat. Orang-orang yang baik ketemu orang-orang yang baik, insya-Allah. Even aku nak pergi live band dalam masa aku berkahwin ni, dia pun terpaksa ikut aku. Which is dia nak menjaga aku lah kan. Baguslah menemani aku pergi live band tu. Okay, kata-kata akhir. Memang very different lah aku dengan dia. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir sebelum kita tutup. Apa mesej-mesej terakhir yang kau nak sampaikan? Anyway, insyaAllah next week ada satu hari lagi that aku will berbual dengan orang-orang yang hijrah lah. Banyak sebenarnya, ada bekas something, ada banyak. Nanti insyaAllah kita so kata-kata terakhir, and also adalah orang-orang yang sama juga ada mental illness. Ni semua nanti kita kupas. Kata-kata terakhir, Ukhti, masya-Allah, tafadhal. Aku terganggu dengan anak aku. Tengok dia panjat-panjat pula. Adik. Okey, kata-kata terakhir ya bagi siapa-siapa yang ada mental illness ni. Okey, kalau doktor kata makan ubat, makan. Kalau misalnya ubat tu memang ada efek dia, betul. Dia akan ada efek. Macam kau sakit, pening apa semua, yes. Tapi dia dalam fasan, dia nak, apa orang kata, nak imun dengan diri kita tau. After that, you akan okay sebenarnya. Janganlah makan satu biji sehari, esok tu sampai bila-bila dah tak nak makan. Don't do that. Kena makan ubat. Lepas tu berdampingan lah dengan Al-Quran. Yang kita suka kita ya. Berdampingan dengan kuai si Mambang.
Okay, apa ni, kalau boleh janganlah kalau kita berkawan, kalau jangan kita berkawan dengan orang yang ada mental illness saja, tak boleh. Kita jangan duduk dalam grup tu. Kita kena sama rata. Jangan kita cakap alah orang normal ni tak akan faham kita. No, macam aku ada mental illness tapi suami aku the normal person. Kita boleh blend je and then dia bagi a good support. Siapa kata orang normal tak faham kita? Kadang-kadang kita kata orang normal ni toksik, padahal toksik tu ada dalam diri kita sebenarnya. Boleh tanya soalan? Oh, alamak. Boleh ke lagi, Mei? Ada orang nak tanya soalan? Silakanlah. Boleh. Last soalan boleh. Ini dah ni. Kalau aku director dah memang kena ni bayar lebih ni dengan si Loven. Silakanlah tanya soalan. Okay, sambil tu soalan untuk Ustaz Suhaimi. Saya dah dijodohkan dengan isteri yang baik. Alhamdulillah. Ustaz rasa kalau jodoh kedua saya baik tak? Sah ini kawan kau Hey, kau jangan terperanjat. Dia berani cakap gini. Bini dia memang ada kat dalam ni. Ini laki bini memang sempoi lah orang kata. Ini memang sempoi. Ya ke? Ini suami isteri yang kuat bergurau. Jadi soalan dia ni aku rasa aku tak nak jawab lah kan. Kalau jodoh kedua tak payah saya. jawab lah. Tak payah jawab lah. Kalau rasa baik kedua tu baik lah. Lepas tu kalau yang first accept, okey je lah pada aku. Aku sokong je, boleh je jadi saksi, no problem. Okey, ambil kata-kata Kak Mariana ni kan. Dia memang dah tak makan ubat, betul Kak Mariana tak dapat. Dia memang rujuk dan jangan diagnosis sendiri. Okey, betul? Sebab akan silap diagnosis, betul kata Kak Mariana tu. Saya mungkin sebab boleh kawal diri juga tak perlu ambil ubat walau kadang-kadang terbabas. Yes, kan ada masa kita akan terbabas. Even orang normal pun ada masa dia terbabas juga, betul tak? Betul. And then how you nak bangkitkan diri tu. Betul. Okay Loven, terima kasih banyak pasal kau dah masuk live ni kan. Dah memeriahkan suasana. Okay, sama. So mudah-mudahan engkau selalu dalam lindungan Allah lah kan. Moga sentiasa sihat walafiat, moga diberi rezeki yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang lain kita jumpa next week. Ada lagi tetamu-tetamu member lain yang aku nak masukkan insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan surah Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay Loven, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.